Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama saya Nabiha binti Slamet. Dan saya Ustaz Muhammad Nuzhan dalam rancangan Prophetic Parenting. Alhamdulillah, kita bersama-sama di dalam episod yang ketiga dalam musim circuit breaker ni Bunda. Kat rumah ni kita sembang-sembang, bincang-bincang. Tajuk kita pada kali ini mengenai apa agak-agak? Okey, pada episod kali ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang pengawalan penggunaan gadget bersama anak-anak. Kira macam kita bukan nak cakap pasal gadget as a whole, tapi apa yang kita sendiri lakukan dalam mentadbir atau menguruskan anak-anak kita dalam bagaimana mereka menggunakan internet, tablet, iPhone, alat-alat teknologi ataupun social media even boleh. Baik, sebelum kita membincangkan, apa kata kita saksikan paparan klip ini. Astaghfirullahalazim. I suruh belajar, you buka apa? YouTube. Siapa suruh buka YouTube ni? Tak ada siapa-siapa. Ha? You tengok apa kat YouTube? Mana? Siapa kasih izin you buka YouTube? Ada tak Ramanda? Ha? Tak. Ramanda kasih izin? Bunda kasih izin? Ada minta izin? Tak. I suruh you buat HBL kan? Habis kenapa pandai-pandai buka YouTube? I tak kisah cerita apa pun you tengok, Mahana ke apa pun, yang penting kena minta izin. I selalu minta izin you kan kalau nak apa-apa. Siapa yang suruh buka? Siapa buka? Nukman ke? Nabhan ke? Siapa? Hai. Ha? Hai buka. You abang, you tak boleh tunjuk contoh yang tak baik tau pada adik. Nukman, Nuziha, Naifah, kalau abang buka lagi, you bilang I. Dengar tak? Bukan you ikut aja, dengar aja cakap diorang. Bukan you main tengok aja. You tak boleh subahat, you kena bilang abang buka YouTube, tak minta izin. Bilang Ramanda, bilang Bunda. I dah kasih you komputer, dah kasih you belajar macam mana nak masuk YouTube. You buat sendiri. I dah bilang kan kena under my supervision. Habis? Nak buat apa? Sorry. Sorry apa? Nak buat lagi? Betul? Kalau lagi satu kali lagi you buat macam mana? I denda you, okay? Lepas ni I akan taruh password. Jadi you tak boleh sembarang-sembarang buat. Dah, pergi continue buat HBL. I akan tengok you buat HBL. I dah tak nak percaya you lagi kalau you main-main, kalau you buka semua sembarang. Itu dia paparan video klip tu, satu realiti yang saya rasa ramai di antara kita boleh mengumpamakan, relate dalam bagaimana anak-anak mereka juga menggunakan gadget ataupun melihat YouTube dan sebagainya. Pernah satu kali Bunda, Ramanda tangkap lah kira, bukan tangkap lah, Ramanda terperasan Caught red-handed lah kira. Caught red-handed. Tiba-tiba anak kita tengah tengok YouTube tanpa izin kita. Jadi maknanya bukanlah tontonannya tu tak sesuai, cuma pada masa tu tak dapat izin daripada kita. Patutlah kemarin dia ada tanya, Nukman tanya, macam mana nak on ni? Jadi saya terajar. Jadi terajar. Jadi itu rupanya trik diorang agaknya nak tengok something. Jadi daripada video klip tadi tu, apa pengajaran yang boleh kita raih? Banyak. Saya rasa banyak pengajaran. Yang pertama, pengajaran daripada prophetic parenting yang ingin saya sempatkan di sini adalah meminta izin. Pernah seketika baginda Nabi SAW, bab izin ni satu kisah yang sangat hebat, yang sangat istimewa. Nabi SAW pernah duduk dalam satu majlis di mana di tangan Nabi SAW ada secawan gelas, secawan gelas yang Nabi sudah menjamanya. Kemudian sepatutnya lah, seyogianya diberikan kepada orang-orang yang senior, sahabat-sahabat yang besar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sebagainya. Tapi pada ketika itu Nabi memberikan kepada yang kanan. Bukan hanya Nabi suka tayammun, berkanan-kanan, tapi kerana
Nabi SAW menghormati dan meminta izin kepada anak muda Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi bertanya, "Ata'zanuli, kau izinkan aku tak berikan air ini kepada sahabat-sahabat yang lain yang lebih dewasa yang lebih dewasa?" Jadi subhanallah jadi cakap pasal izin, bukan hanya dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk meminta izin sebelum masuk ke rumah, sebelum masuk dalam bilik. Ajarkan anak-anak untuk didik mereka sebelum masuk bilik kena minta izin, apa-apa minta izin. Tapi Rasul SAW sendiri minta izin daripada sahabat yang muda, anak muda. Nabi sendiri ajarkan etika minta izin tu. Masya Allah. Masya Allah. Itulah, jadi minta izin ni bukan hanya anak-anak atau yang lebih muda minta izin pada orang tua, tapi orang tua pun perlu juga meminta izin pada anak-anak. Macam kemarin pun saya pun pernah terguna stationery Nabhan. You ambil I punya pen tak minta izin. Macam alamak, terlupa pula kita nak minta izin. So kita ingatkan macam tak apalah, pakai je. Jadi perkara minta izin ni memang amat dititik beratkan juga dalam Islam, bukan sahaja kepada anak-anak tapi orang tua pun sama. Jadi maknanya kita kena tunjukkan contoh bahawa kita pun perlu minta izin dengan mereka, dengan diorang punya belonging ke, diorang punya perkara-perkara, barulah mereka akan ada satu jiwa untuk merasakan perlu minta izin kepada kita. Itu pertama. Pengajaran kedua saya tengok dalam paparan video klip tu yang mengenai gadget tu juga adalah sikap mengaku salah dan meminta maaf. Sikap mengaku salah dan minta maaf ini dalam perbendaharaan agama Islam, para nabi-nabi kita lihat, Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, Nabi Adam, mereka semua merupakan para nabi yang mengaku kekurangan diri. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku ini di kalangan orang yang menzalimi diri. Maknanya Nabi Yunus tak menyalahkan orang lain, tak menyalahkan umatnya, tak menyalahkan orang yang mendamparkannya di tengah lautan, tak menyalahkan ikan yang makan dia masuk dalam tengah lautan. Apalah ikan ni tak nak makan makanan lain, aku pula dimakan. Wahai Tuhan, apalah kaum aku yang halau aku, apalah jadi begini. Tapi dalam perut ikan tu Nabi Yunus menyatakan inni kuntu minaz zalimin, aku yang menzalimi diri. Begitu juga dengan para nabi yang lain. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jadi mengaku salah dan juga meminta maaf itu satu sikap yang perlu kita ada. Dalam bulan Ramadan ni pun sama kan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau Maha Pengampun, cintakan pengampunan, maka ampuni diri kami. Itu kan mengaku silap juga. Ampuni diri kami yang mempunyai dosa dan salah. Begitulah juga peribadi para nabi-nabi kita, mengaku kesilapan dan juga meminta pengampunan. Dan dalam bulan Ramadan ini juga kita meminta pengampunan pada Allah. Innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan sikap pribadi mengaku kesalahan ini menjadikan seseorang itu mempunyai percaya diri, tidak mudah menyalahkan sekeliling, mencari alasan dengan kegagalannya. Jadi dia mempunyai satu wawasan untuk berjaya. Dia tak mudah salah-salahkan orang dan sebagainya, insya-Allah. Baik Bunda, itu tadi cerita tentang paparan video klip tadi. Tapi saya nak tanya tentang gadget. Macam mana Bunda menguruskan kepenggunaan anak-anak kita punya minat pada YouTube, nak tengok, nak social media lah, nak tengok tablet lah. Macam mana Bunda? Kalau seperti yang kita dah sepakati bila start kita masuk rumah baru ni, kita cakap kita tak nak ada TV. Jadi anak-anak memang tak terdedah pun dengan TV. Jadi macam bila dah tak terdedah, diorang tak meminta lah nak tengok apa-apa. So lebih kepada mereka main-main dengan mainan je. Lepas tu kalau biasanya pun kalau mereka dengar cerita-cerita kartun ke apa sebagainya daripada kawan-kawan. Jadi kadang-kadang balik dari sekolah nanti dah cakap, Bunda, saya nak tengok ni lah, nak tengok tu. Dan saya akan benarkan, tapi dengan syarat lah. Saya letakkan persyaratan. Yang pertama, mereka kena selesaikan dulu semua tugasan sekolah dan tugasan rumah. Dan yang kedua, bila nak menonton tu, saya kena turut serta menonton bersama mereka. Jadi bila kita tonton sama, jadi kita pantau lah apa sebenarnya cerita yang mereka tengok. Lepas tu kita boleh macam tengok sama ada cerita tu sesuai atau tak sesuai untuk mereka. Dan lepas kita menonton bersama, kita akan adakan discussion tentang cerita tersebut. Macam itulah sedikit sebanyak. Kalau Ramanda pula macam mana pengurusan gadget? Sebab saya tengok selalu bila Ramanda buka handphone, nanti kadang-kadang budak-budak sama berkerumun dekat you. Betul, so betul. Macam mana pula?
Pertama, terima kasih Bunda atas perkongsiannya. Saya kira gadget ataupun teknologi ini bukan satu benda yang negatif. Pertama, ibu bapa perlu sedar bahawa perkara-perkara ini memerlukan ilmu, sokongan dan juga bagaimana kepakaran untuk kita menguruskan. Itu pertama, kena ada dalam benak kita. Jadi kita tak nampak ni negatif saja. Dan antara tips-tips yang ataupun kepakaran yang dikongsikan sedikit tadi, kita kena bersama-sama. Kita discuss together. Itu yang jarang parents buat. Dia kasih handphone, dia diamkan. Saya kira kita tak pernah lah, hampir tak pernah. Kalau kita macam makan, kemudian kita kasih anak kita handphone untuk diamkan mereka, pandai-pandai diorang pegang handphone, tu jarang ataupun tak pernah sekali lah. Itu satu. Tapi apa yang sebelum saya nak kongsikan, apa yang saya terkesan tentang perkongsian ini adalah kisah Nabiullah Yusuf. Kita cerita tentang prophetic parenting kan. Kisah Nabiullah Yusuf dan ayahandanya Nabiullah Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Kisahnya adalah Nabi Yusuf ini bila bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, ini kan mimpi yang dia lihat yang pada episod lalu kita dah sebutlah tentang supaya tidak adil, supaya tidak timbul cemburu tu, jangan ceritakan mimpi kau tu semua kan. Tapi bukan inti mimpinya yang kita nak bincangkan, tetapi perkongsian mimpi seorang anak kepada seorang ayah. Anak lelaki khususnya kepada ayahandanya. Ini yang struck me yang betul-betul menjadikan saya terkesan. Begitu akrab, begitu rapat dia tak ada gap antara anak dengan bapa. Tak ada rahsia antara. Tak ada rahsia. Kira selesa untuk bilang masalah ataupun berbincang sampai ke tahap mimpi mereka pun mereka kongsikan dengan ayahnya. Lebih akrab daripada kawan lah macam tu dan kita tahu kalau kita ada masalah selalu kita bilang kawan, orang yang tak berpengalaman untuk memberikan jalan penyelesaian kan jarang kita beritahu ibu bapa. Jadi saya kira kita gunakan ini peluang saya gunakan peluang gadget ni untuk bonding sebenarnya. Untuk akrab, untuk saya selami apa yang mereka suka. Kalau saya punya Instagram ke, saya punya Facebook ke, nanti saya ceritakan macam mana dia digunakan supaya mereka faham. Dan dalam masa yang sama saya harap bila mereka menjadi remaja, ni budak-budak kecil boleh lah menjadi remaja kan, nanti mereka rasa selesa, mereka rasa kita faham tentang kepenggunaan social media ni, Instagram untuk apa, TikTok untuk apa, Twitter untuk apa. Jadi mereka tahu yang kita ni tak ada generation gap dan mereka selesa untuk berkongsi dan mungkin kadang-kadang saya buat video bersama-sama kan, konten bersama-sama. Jadi di situ mereka lihat ada kesefahaman yang mereka boleh selesa berkongsi. InsyaAllah tak risaulah nanti kalau diorang dah dewasa, ada diorang punya own social media, diorang boleh share dengan kita. InsyaAllah moga-moga kan. Jadi kita pandu terus untuk mereka ada social media, tapi kita pantau, kita pandu, kita beritahu kepenggunaannya, dan kita harap mereka pun berkongsi apa yang negatif kita bilang, yang ini social media ada orang gunakan negatif, Facebook dia gini, ada orang gunakan negativity dalam social media, Instagram macam ni. Kita beritahu peringatan-peringatan. Dan perkara yang selain daripada itu adalah saya memang suka, saya rasa saya dan anak-anak kita semua selalu alihkan perhatian gadget kita dengan aktiviti outdoors baik kita pergi main bola dekat tepi laut selalu. Kat rumah pun main. Kat rumah pun kadang-kadang kita terpaksa lah tapi jangan sampai waktu jiran ganggu je lah. Jiran nak tidur ke apa siang hari tu pelan-pelan. Kemudian kita main board games, kita main dam kan, ajar dia main dam, ajar dia buat apa yang main bola tu yang macam sabutio tu kan, buat kertas tu kecil. Kita ajar. Jadi kita selalu occupy atau mengisi masa mereka dengan aktiviti-aktiviti hands on, aktiviti-aktiviti outdoors, aktiviti yang lasak, yang mana anak-anak ni nampak sebenarnya lebih hebat, dan interaksi outdoor tu akan menjadikan mereka berfikir secara rasional. Kalau dia tengok handphone kan, dia tengok YouTube kan cepat fast pace kan, tengok kartun semua fast pace. Di sebalik konotasi negatif ataupun pengajaran-pengajaran subconscious negatif yang ada tentang kartun-kartun tentang watak seorang hero mesti kaya lah, mesti sombong lah, mesti apalah, mesti handsome kan, kadang-kadang menjadikan indoktrinasi pada pemikiran mereka sesuatu yang negatif. Tapi selain daripada itu, secara tak langsung mereka menjadi orang yang tak sabar juga. Pasal dalam YouTube tu kan cepat, 3 minit lepas satu scene, satu babak. Jadi mereka gagal untuk melihat bahawa hidup ini berperingkat, bahawa nak mencapai satu kemajuan pun ada perlukan sunnatullah untuk berjaya. Watuluz zaman, kata Imam Syafi'i, akhi lan tanal ilm,
saudara kau tak akan mendapat ilmu. Salah satu ciri-cirinya hirs, usaha, kecukupan dan juga masa yang panjang. Jadi orang kalau tu biasa dengan gadget ni, dia instant kan, Instagram je instant kan. Dia nak cepat order, cepat apa-apa. Jadi membentukkan jiwa dan diri yang tak sabar, yang sukar untuk terima kegagalan pasal dia tengok orang semua berjaya online kan, mestilah itu kan itu yang dipaparkan kan. Lepas tu nak instant gratification, nak likes, nak kejar share dan sebagainya. Jadi sukar nanti, takut mereka menghadapi dan mengharungi kenyataan di dunia nyata. Jadi saya kira itu sedikit sebanyak lah bagaimana. Saya rasa pun kalau macam terlalu obses dengan ini gadgets kan, macam buat mereka low esteem, tak ke depan, kan? Betul. Tapi sebab itu saya katakan, mari kita lihat bagaimana kita boleh mencari peluang positif. Kalau dia low esteem, saya tengok tu, apa yang saya lakukan kadang-kadang anak saya nak shoot dia. Saya nak shoot dia ambil wuduk, saya nak shoot dia bercakap. Dia memang segan, tapi ada orang kata, oh ini kita memperagakan anak, minta izin dia dan sebagainya. Itu sudah terang lah, bila dia dah besar nanti dia malu. Tapi dalam pemikiran yang positif, kita sebenarnya nak didik dia untuk jadi orang yang mampu untuk bercakap di hadapan, di khalayak ramai, ada confident. Sebab itu seperti mana saya sebutkan, itu berbalik kepada apa tujuan, apa kepakaran yang kita ada dan apa ilmu yang kita perolehi dalam kita menjadikan gadget sebagai satu wacana yang membangkitkan keilmuan, intellectuality dan apa orang kata kemantapan dalam pembesaran mereka, insya-Allah. Baik. Jadi kita dah habis sampai di sini saja, insya-Allah, sehingga kita bertemu pada sesi seterusnya. Moga-moga ada banyaklah yang kita dapat manfaat daripada kepenggunaan gadget ini. Sampai kita bertemu di sesi dan babak seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا لولاكم كيفما أحبكم كيفما أهواكم. Pada zaman dahulu, ada seorang khalifah yang bijak. Dia selalu mengingatkan seluruh rakyat agar bersikap jujur dan amanah. Wahai rakyat jelata, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah kamu berlaku jujur dalam perniagaan. Di setiap malam, khalifah akan meronda di pelosok kampung untuk mengetahui hal keadaan rakyatnya. Di suatu malam, dia terdengar suara berbisik-bisik. Dalam botol susu. Dengar. Seorang penjual susu berhasrat untuk menipu dalam jualannya. Dia ingin mengambil keuntungan lebih dengan menyuruh anaknya menambahkan air ke dalam susu jualannya agar ia kelihatan muai dan banyak. Naifa, tuangkan air ni dalam susu botol ni. Tapi Khalifah kan cakap tak boleh. Alah, tuang aja dalam botol susu ni. Khalifah tak tahu. Khalifah tak tahu je lah. Tapi Allah yang tahu. Pada keesokan harinya, Khalifah datang bersama anaknya untuk bertemu wanita yang jujur itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khalifah jumpa masuk. Naifa, buatkan air. Khalifah datang dapur rumah saya. Sebenarnya semalam saya terdengar perbualan anak awak dengan awak. Saya suka kejujuran anak awak. Sekarang saya nak nikahkan anak saya dengan anak awak. Luqman, kau nak kahwin? Kahwin? Alhamdulillah. Kat rumah orang. Bangun. Naifa, you nak kahwin?
Ingat tu adik-adik, walaupun tiada orang yang tahu, tapi Allah kan tahu. Pada minggu ini kita akan sama-sama dendangkan selawat syifa. Moga-moga kita menyampaikan selawat dan salam buat junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita memperolehi keberkatan rahmat dari Allah yang juga berupa penawar. Mari sama-sama kita baca selawat syifa. Wahid, Isnin, Salasa. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Deng deng. Main deng 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 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada segmen yang kita namakan Tanyalah Anak-anak, pakar-pakar kita ni, pada minggu ini kita akan berbincang mengenai mungkin gadget ke ataupun minat-minat mereka. Kan kita mau tanya. Okey, siapa yang nak tanya dulu? Siapa? Okey, Kakak Nuzi dulu. Kakak Nuzi. Naifah sakit sini sikit. Kakak Nuzi. Buat apa? You selalu tengok YouTube tak? You selalu tengok dekat telefon, you tengok YouTube, tengok cerita apa? Tengok cerita Omah Hana. Kalau you tengok cerita apa dekat handphone? Frozen dengan Omah Hana. Frozen Omah Hana. Frozen ada lagu dia kan? Lagu Ramadan. Macam mana lagu Frozen Ramadan macam Ustaz tu? Ramadan yang istimewa. Ramadan gembira aku rasa. Okey. Dah. Cukup. Kau pun suka juga Frozen? Ya Allah, malunya sampai hafal lagu Frozen. I nak tanya Abang Nabhan dulu. Abang Nabhan, do you think you should own a handphone? Yeah. Why? Why? Tak tahu. Why? Kalau you ada handphone, you nak buat apa? Kalau you? Call I. Wow. iPhone papa tak tahu nama you. You tak tahu nombor I? 9 jangan bilang. Okey dah. 999. Okey, nombor polis, telefon polis. Hello polis gitu, okey? Saya tak nak hello police. Abi, nak hello apa? Hello police. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, I nak tanya Numan, kalau you ada telefon, you nak ada apa? Handphone tu you nak download Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke? You nak apa? Tak tahu? Okey. Nuziha nak apa? Untuk watch Frozen. iPhone. I nak watch Frozen dengan Omah Hana. Okey. So, rupa-rupanya budak-budak ni faham handphone hanya untuk hiburan kan? Ada untuk communication, ada untuk hiburan ya. Lagi handphone ni kita pakai untuk apa? Siapa tahu? Handphone buat apa lagi? Handphone ada calculator. Calculator. Good. Lagi? Untuk message orang. Message orang. Lagi? Untuk call. Tengok weather. Dengan untuk call. Untuk call. Map. Oh yes, navigation map. Ahsan tu. Masya Allah. Map. Navigation map. Okay, I nak tanya ada. Kalau Nabhan, kalau you ada Facebook, you nak ada Facebook tak? You nak? Do you think you should have a Facebook account? Tak dengar? Instagram. Kenapa you nak Instagram? Tidak. Saya nak main Instagram.
Tak dengar. I nak main dengan stiker dia. Nak main dengan stiker yang ada stiker-stiker gambar-gambar. You tahu tak stiker gambar-gambar tu? Ada gambar apa? Spider! Spider. Dia macam konon-konon ada spider kan, tapi tak ada spider kan sebenarnya kan. Okey, bagus. Naifah, I nak tanya you ni. Orang nak tanya you ni. Tak mau pergi mana-mana ni. Kenapa you panas macam syaitan ni? Tak mau. Okey, I nak tanya. Okey, I nak tanya Naifah. Naifah dah besar nak jadi apa? I nak jadi Sekejap. ambulans. Nak jadi ambulans? Nak jadi ambulans punya van ke yang bawa ambulans tu? I nak jadi ambulans punya doktor hantar orang kalau mati. Waduh mak, panjangnya. Nak jadi doktor ambulans punya doktor help orang kalau mati. Kalau tak mati you tak help? Oh tak, kalau mati je you help. Macam mana you help? Contoh ada orang tengah sakit. Help. Macam you buat apa? Buat apa tu? Macam buat masak-masak je tu. Macam ni you help? Bawa macam katil. Bawa apa? Bawa macam katil untuk nak bayang. Kasih dia bayang katil. Oh, stretcher. Bawa kata tu stretcher. Kita taruh stretcher, kasih dia baring. Lepas tu buat apa? Bye gitu. Cek gigi dia? Oh, you nak jadi doktor. You nak jadi doktor yang cek gigi doktor cek gigi apa nama dia? Doktor yang cek gigi orang tu apa? Apa nama dia? Dentist. You nak jadi dentist Okey. Konon-konon you dentist Konon-konon you dentist. Kakak Nuzi datang kat tempat you. Kakak Nuzi datang. Doktor, saya sakit gigi. You nak cakap apa? Saya sakit gigi. You cek gigi dia. Macam tu doktor buat. You tak tanya dia dulu. Tanyalah. Okay, I jadi doktor tanya. Awak berus gigi tak hari-hari? Awak gigi tak Hari raya? hari Gigi tak hari raya? Hari mandi. Hari mandi tadi mandi berus gigi tak? Berus? Tanya dia berapa kali dia berus? Berapa kali? Satu hari berapa kali? Banyak kali? Macam mana berus gigi? Tunjuk sikit. Oh, macam tu. Pandai lah. Siapa berus gigi? Jangan doktor. Jangan sakitkan gigi orang. Doktor kena help orang. Habis kalau... Saya pula nak jadi doktor hantar ada baby kat tummy. Oh, you nak jadi doktor yang ada baby kat tummy. Apa? Gynae. Nak jadi gynae. Bukan gini ni, gynae. Habis ni baby Ni baby you kat tummy. Bukan? Dia diam aja kat tepi ni. Dia tidur ke? Okey, habis. Okey, contoh apa you nak jadi apa? Aduh. Okey, dengar. Aduh. Kenapa lah? You nak okey, thank you doktor. Contoh I pergi kat doktor Doktor, I ada sakit perut, ada baby kat tummy I. Doktor, help me. Macam ni you buat apa? You cakap apa? Boleh? Macam mana? I konon-konon I pergi doktor, I pergi klinik, I cakap doktor, dalam perut I ada baby. You nak buat apa? Macam mana you nak keluarkan baby I? Tunggu sampai keluar. Keluar macam mana? Keluar kat mulut Habis? Keluar kat tummy. Injek. Epidural. Berapa lama baby dalam perut ni? Sebulan. 10 apa? 10 bulan? 10 tahun? 10 tahun dalam perut Masya Allah, dah besar jadi ulama tu. Terus belajar dalam perut 10 tahun tu kalau babat tu agaknya 10 tahun. Okey, selalu bulan Ramadan kita doa kan. Lepas solat kita doa. Nu'man, Ramadan nak tanya, Nu'man kalau doa, Nu'man minta apa dengan Allah? Masuk Jannah Firdaus dengan family. Masuk Jannah Firdaus dengan family. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah, waladun soleh. Ya, dia minta jannah dan dia minta family pun masuk jannah. Kalau Ramanda tak ada dekat jannah, Nu'man cari Ramanda tak? Cari.
Minta cakap dengan Allah, ya Allah, mana Ramanda dengan Bunda, ya Allah Ramanda dengan Bunda aja solat kan. Cari Nabahan pula selalu doa minta apa? Minta pergi kat Jannah Firdaus dengan family, dengan teachers dengan friends. Wah, dia tambah sikit, ada teachers dengan friends. Ya amin ya rabbal alamin. Jadi minta-minta dekat dunia ya dipertemukan jadi orang baik. Dekat akhirat pun nanti Allah kumpulkan kalau kita jadi baik dengan teachers dengan friends. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga teacher sudah. You nak apa? I nak pergi dengan family dan dengan cousin, dengan teacher dan kawan I dekat Jannah. Amin, dia pun nak juga tambah cousin. You. I nak semua pergi Jannah tapi syaitan dengan orang jahat, dengan polis, dengan setan tak boleh pergi Jannah. Kena pergi fire. Nak pergi? Polis boleh lah. Oh, polis masuk Jannah lah Takkan polis masuk fire, tak baik. You apa pasal ada hal dengan polis? Tak boleh. Daripada episod 1 dia punya syaitan, dia punya polis tu tak habis. Nak kenapa? Polis baik lah. Polis help kita tau. Okay. Polis dekat Jannah. Amin ya rabbal alamin. Okay, I nak tanya lagi. Okay, kalau you ada duit, I tanya Naifah dulu Kalau you ada duit, you nak beli apa dengan duit? Nak beli apa? Coklat. Coklat air dengan Bali dengan Yakult. Yakult, coklat. Yakult 2 2. dengan apa? Dengan Bali. That's all. That's all dengan sekali that's all. Okay, habis kalau Nazihah ada duit, dia nak beli apa? I nak beli Yakult. Yakult juga. Scots. Scots. I pun nak beli Scots. You pun Scots Tapi tak nak beli Nutella. Ni semua benda-benda yang snacks yang diorang selalu tak dapat Bali, air Bali. You tak nak beli mainan ke? Dengan coklatnya. Dengan strawberry milk. Strawberry milk. You like strawberry milk? You? I pun dengan strawberry milk. I like. Habis you ada duit tak? Ada? Banyak. Banyak duit you? Mana duit you? Nak sangat. Banyak duit you mana? Duit you kat mana? Dekat I punya plastik lang macam kita. Oh, plastik Siapa simpan dalam plastik tu duit you? Bunda simpan dalam plastik? Bunda simpan banyak. Abang Nahal lah, Naifah lah, Kakak Zila, Abang Nukman. Dia simpan. Nehla pun sama. Dia simpan kat mana? Simpan kat mana duit? Dekat plastik ni duit, tempat ada banyak duit. Ada banyak? Berapa banyak tu duit tu? Ada banyak. Kakak Nuzil ada sikit yang Kakak Nuzil dengan Nukman. Habis dari mana dia dapat duit tu? Bunda belilah. Bukan duit dia dapat dari mana? Dekat orang bagi duit lah. Orang bagi duit? Orang hari raya bagi kita duit. Oh, hari raya. Tahun ni pakai Paylah je Apa bagi duit? Habis bukan orang kerja ke dapat duit? Kerja tak dapat duit? Tak. Oh, orang bagi-bagi je lah. Free lah. Habis kalau beli makan, tadi you makan apa? Buka makan. Kalau makan roti prata kena bayar tak? Ke dia kasih free? Free. Free tapi $3. Oh, okay. $1. $1 tu banyak ke sikit? $5 banyak ke sikit? Banyak, Masya Allah. Okay. Pula $5 juga. Okay. I 5 years old. Pasal you 5 years old dapat $5 gitu. I 2 years old, that's why going to 4. Oh, 2 going to 4. Tadi lompat Okay. Now, I nak tanya. Okay, I nak tanya lagi last question. I tanya abang-abang dulu. Kalau kita pergi luar negeri travel, which country yang kita paling suka sekali? Nabahan? Switzerland. Switzerland, why? Pasal ada snow. Wow, pasal ada snow. That's why they like Switzerland
Okey. Kalau you nak main, you suka mana? Switzerland dengan Sekejap. Switzerland dengan Apa? Surabaya. Surabaya ada apa? ada animal banyak. Ada baobab, pasuruan. Pasuruan You like animals Okey. Kalau you? Go to snow langsung I go to animal dulu langsung I go to shop this one. Balik. That's all balik. Sekejap. Dengan London dengan Banyak ni. London lagi. Istanbul. Istanbul pun you suka. Kat Istanbul apa yang you suka? Apa yang you ingat? Yang ada water masa I takut tu I yang macam longkang tu. Tu kat Istanbul ada water tu Pandai. Kalau Nasiha, you suka mana? I suka pergi Switzerland dengan zoo dengan I suka pergi Sri Lanka dengan Sri Lanka ada apa? tak tahu. Tak tahu. Kat Sri Lanka ada apa yang you suka? I tahu. Dengan I suka pergi ke Singapura. Singapore. Oh, pandai lah. Dia paling suka Singapore. Yeah. Ini dia anak bangsa. Hotel. Ha? Hotel. Hotel. Pergi hotel dengan Pasal ada? elephant. Hotel dengan elephant. Pasal ada apa? Pasal Hotel ada apa? Swimming pool. Pasal hotel I suka swimming pool. Yeah. Okay. Okay. So, Itulah suka sikit laut nama dia laut water sikit kan banyak. okay. I tak tahu apa you cakap. Tapi last kali, mari kita cakap thank you everyone. Goodbye. See you again. Assalamualaikum. Bye bye. Singaporean, we are Singapore. Tiba-tiba jadi lagu. Airport. Yeah. Last. Ha? Ada aircon. Ada seekor sejuk. Ada apa lagi dekat airport sekarang? Yang baru tu? Yang ada water tu? Jewel. Yeah. Okey lah. Ya. Majulah sukan untuk negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Man Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ramanda nak kongsikan dua doa. Ya. Pertama, doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni nabi yang boleh apa? Dia boleh bercakap-cakap dengan animal, boleh cakap dengan semut, boleh cakap dengan apa lagi? Krokodil. dengan burung kan. Dia boleh cakap-cakap. Dan juga doa yang kedua, Ramadan nak ajar doa untuk kita mendoakan ibu bapa lah. Okey. Doa yang pertama dalam Al-Quran surah An-Naml, surah pasal semut, pasal ants ayat yang ke-19 kalau tak silap. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Pertama, Nabi Sulaiman minta, ya Allah, ilhamkan, ajarkan aku macam mana nak mensyukuri nikmatmu. Bukan Nabi Sulaiman bersyukur aja tau, tapi ajarkan aku, teach me, guide me how to be a gratitude person, how to be a grateful person. Nabi Sulaiman minta untuk diajarkan macam mana nak bersyukur. Kedua, Nabi Sulaiman bersyukur dengan nikmat ada ibu bapa. You happy tak ada Ramadan dengan bunda masih ada hidup? Jadi kena bersyukur tak? Kena bersyukur. Jadi baca doa ni, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi dia bersyukur ada ibu bapa. Dan yang ketiga, dia tahu bahawa nikmat yang dia dapat, dia jadi orang yang hebat, ya. Macam kita jadi orang yang pandai, kita jadi orang yang baik, kita jadi orang yang cantik, kita jadi orang yang berjaya, kita jadi orang yang kaya. Semua berkat ibu bapa kita, berkat doa dia. Betul tak?
berkat doa dia untuk kita hari-hari kita berjaya. Jadi an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ajarkan aku, pandukan aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku. Jadi Nabi Sulaiman dia appreciate that dia ada ibu bapa, dan dia tahu that all the blessing, semua nikmat yang dia dapat kerana ibu bapanya juga, berkat doa ibu bapa, berkat amal soleh ibu bapa. Jadi ibu bapa pun kena banyak buat amal soleh, baru anak-anak dipelihara oleh Allah juga. An a'mala auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan, dan supaya aku menjadi orang-orang yang membuat perkara-perkara yang soleh, tarda, bukan hanya buat perkara-perkara yang baik, tapi yang engkau redha, perkara yang baik yang mana engkau suka. Tolong orang baik tak? Baik. Tolong orang baik. Jadi belajar rajin-rajin baik tak? Baik. Baik. Ngantuk kesian lah, dia semua tengah berpuasa tak apa. Apa namanya? Jadi tolong orang ataupun buat homework baik tak? Baik. Baik. Sedekah baik tak? Baik. Baca Quran baik tak? Baik. Tapi kita minta perkara baik yang Allah suka. Yang mana satu yang Allah suka, kita doa jadi kita boleh buat yang baik yang Allah suka. Wa na'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika. Masukkanlah aku daripada kalangan hamba-Mu yang soleh dengan rahmat-Mu. Kita masuk jadi hamba Allah yang soleh ke, masuk syurga Allah ke, apa pun dengan Allah's love. Pasal Allah sayang, pasal Allah cinta dengan rahmat kasih sayang Allah. Jadi baca doa ni baca doa ni. Doa kedua. Ni kena repeat sama-sama. Boleh repeat sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli Rabbighfirli wali walidayya waliwalidayya warhamhuma warhamhuma kama rabbayani kama rabbayani saghira. shaghira. Kita baca sama-sama. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini doa minta kepada Allah agar Allah rahmati ibu bapa, Ramanda bunda, our mother, our father, dan seperti mana our mother, our father sayang rahmati kita. Kecil-kecil Ramanda bunda mandikan kan, istinjakkan, kasih makan, bila nangis tengah malam kejutkan, bila sakit batuk-batuk orang kasih ubat kan, dijaga, kasih makan minum, kasih bandai, kasih belajar, kasih sekolah, kasih sayang. Minta Allah kasih kita lebih daripada itu juga. Faham? Kalau sayang bunda Ramanda, kalau sayang mak bapak, baca doa tadi. Siapa yang sayang ibu bapanya kena baca doa tadi. Bila baca? Bila-bila masa. Lepas sembahyang, tengah ingat ibu bapa. Lagi-lagi sekarang ni kan, Ramanda bunda kita tak jumpa kita punya parents. Kita punya parents ada dekat rumah kan. Kita dah lama tak jumpa tok kan, dah lama tak jumpa bal kan. Kita doalah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Moga-moga minta Allah pelihara. Allah yang paling bagus dalam membela. Allah sebaik pembela, Allah sebaik penjaga. Allah yang jaga ibu bapa kita, Allah yang jaga anak-anak kita. Sampai di sini saja. Selamat beramal dan moga-moga Allah menerima doa-doa kita. Sampai terbaring, penat dia puasa Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man